أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi peluang pada kita untuk kita teruskan lagi pembelajaran kita pada minggu ini. Okay, kalau pembelajaran yang lepas kita masuk dalam tajuk berkenaan dengan mandi wajib. Yang sebelum tu kita cerita tentang wuduk. Itu dalam bab fiqh. Insya-Allah hari ini kita akan masuk dalam bab sirah. Kita akan masuk dalam bab sirah. Pelajaran yang ke-26, muka surat 155. Okey, bagi yang ada buku teks, boleh buka buku teks muka surat 155. Iaitu tajuk dia keunggulan perjuangan Khulafa Ar-Rashidin. Okey, insya-Allah kita tengok sama-sama. Hari ini kita akan masuk tentang Khulafa Ar-Rashidin, iaitu Khalifah Ar-Rashid, okay, pengganti Rasulullah. Okey, riwayat hidup Khulafa Ar-Rashidin. Okey, bila sebut tentang Khulafa Ar-Rashidin, kita kena ingat siapa Khulafa Ar-Rashidin. Khulafa Ar-Rashidin adalah pemerintah selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah telah wafat pada tahun ke-11 Hijrah. Pada tahun 11 Hijrah, 12 Rabiul Awal. Khulafa Ar-Rashidin dia mula memerintah start daripada 12 Rabiul Awal, 11 tahun ke-11 Hijrah. Hari di mana kewafatan Nabi, yang mana ketika itu dia lantik Abu Bakar sebagai pengganti Nabi sebagai pemerintah di Madinah. Yang mana pada waktu itu negara Islam hanyalah Madinah dan juga Mekah sahaja. Dua kota ni, kota Madinah dengan kota Mekah. Yang mana Madinah ni bukan besar mana pun. Okay. Kalau tengok dalam peta ni, negara Arab Saudi yang ada sekarang ni, yang ni bukan Arab Saudi yang sekarang, ni Arab Saudi yang lama. Okay. Kalau Arab Saudi yang sekarang dia dah kecil sikit. Ni sebab dah ada bahagi kepada Yaman, Oman dan juga negara-negara di ni Emiriah Arab Bersatu. Jadi kota Madinah dengan kota Mekah ni bukan besar mana pun. Jadi pada waktu tu kekuasaan orang Islam masih lagi kecil lagi. Okay? Walaupun kecil, tapi kekuasaan dia mula dikenali oleh lawan-lawan di sekeliling. Okay? Especially di negara-negara Arab. Okay? Lawan-lawan di negara Arab mula kenal tentang Islam. Okay. Jadi bila cerita tentang Khulafa Ar-Rashidin, kita bercerita tentang pemerintah yang menggantikan Rasulullah selepas kewafatan Nabi, iaitu para sahabat. Okay, ada 4 orang sahabat yang kita akan bercerita, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Okey, ini 4 Khulafa Ar-Rashidin yang memerintah selepas kewafatan Nabi Muhammad. Okey, kita tengok sama-sama. Khulafa Ar-Rashidin ialah gelaran yang diberikan kepada 4 orang sahabat Rasulullah yang memegang jawatan pemerintah kerajaan Islam selepas kewafatan Rasulullah. Okey, macam saya beritahu tadi. Okay. Saya dah beritahu tadi 4 Khulafa Ar-Rashidin. Kalau Abu Bakar As-Siddiq dia memerintah daripada tahun ke-11 Hijrah hingga 13 Hijrah. Tak lama. Abu Bakar ni memerintah dalam masa 2 tahun sahaja. Sebab lepas tu Abu Bakar wafat. Abu Bakar ni umur dia dengan Rasulullah dekat je. Umur dia dengan Rasulullah dekat, beza tak jauh. Beza dalam berapa tahun? Tahun 2 gitu. Sebab mereka ni, Rasulullah dengan Abu Bakar adalah sahabat. Sahabat karib daripada dahulu lagi, sebelum Nabi menjadi Rasul. Okey, jadi Abu Bakar memerintah 2 tahun sahaja, tahun ke-11 hingga tahun ke-13. Okey, seterusnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab, ini di antara khalifah yang memerintah dalam tempoh waktu yang panjang, iaitu bermula daripada tahun ke-13 Hijrah, selepas kewafatan Abu Bakar sehinggalah tahun 23 Hijrah. Lebih kurang dalam 10 tahun Abu Bakar memerintah. Dan pada waktu pemerintahan Abu Bakar inilah Islam mencapai zaman kegemilangan dia. Islam mula menakluk tamadun Parsi, mula menakluk tamadun Rom Timur.
tamadun Rom, mana Islam menjatuhkan dua tamadun yang besar ni. Zaman kegemilangan Islam pada waktu ni, Islam berada di puncak, yang mana dikatakan pada waktu itu Islam hampir menguasai 2/3 dunia. Okey, seterusnya Khalifah ataupun Sayyidina Osman bin Affan. Osman bin Affan ni dia memerintah lama juga. Daripada tahun ke-23 Hijrah hingga tahun 35 Hijrah, 12 tahun. Ini lebih kurang 12 tahun Osman memerintah. Selepas Osman memerintah dan Osman meninggal ataupun mati, terbunuh, digantikan dengan Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib, iaitu sepupu Nabi, bermula daripada tahun ke-35 Hijrah hingga tahun 40 Hijrah. Lebih kurang dalam tempoh 5 tahun. Ini adalah tempoh pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin yang bermula daripada tahun 11 Hijrah hinggalah tahun 40 Hijrah. Tempoh yang lebih kurang dalam berapa tahun? 39, tak sampai 39, 29 tahun. 29 tahun. Ini 29 tahun pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Okey. Seterusnya, Khulafa Ar-Rasyidin merupakan golongan yang terpilih untuk menyambung gagasan dan kepimpinan Rasulullah. Antara keistimewaan mereka termasuklah sentiasa berdamping dengan Rasulullah sewaktu hidup baginda selain mempunyai hubungan kerabat dengan baginda. Apa maksud hubungan kerabat? Kalau kita tengok, keempat-empat Khulafa Ar-Rasyidin ni, diorang ada hubungan kerabat, pertalian kerabat dengan Rasulullah. Apa dia? Contoh, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar adalah pak mertua Nabi, bapa mertua Nabi, ayah mertua Nabi. Sebab Nabi berkahwin dengan anak Abu Bakar, iaitu Aisyah. Kalau Omar bin Al-Khattab ni, dia siapa? Dia juga adalah bapa mertua Nabi, sebab Nabi berkahwin dengan anak Omar yang bernama Hafsah. Kalau Osman bin Affan adalah menantu Nabi, sebab Osman bin Affan dia berkahwin dengan dua orang anak Nabi, iaitu Ruqayyah dengan Ummu Kalsum. Betul, Ruqayyah dengan Ummu Kalsum, dua orang anak Nabi yang dia kahwini, tapi bukan serentak lah. Seorang dikahwin dengan seorang tu meninggal, kemudian dikahwin dengan seorang lagi. Itu Osman, menantu Nabi. Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia juga menantu Nabi dan juga sepupu Nabi, iaitu ayah dia Abu Talib merupakan pakcik Nabi. Ali dia sepupu Nabi dan juga menantu Nabi, sebab Ali berkahwin dengan anak Nabi yang bernama Fatimah. Jadi keempat-empat ni ada hubungan yang rapat, yang sangat dekat. Kalau nak ikutkan dari segi silsilah keturunan pun tak jauh mereka ni. Tapi dari hubungan kerabat, diorang ni saling dekat-dekat sangat-sangat, antara menantu dengan pak mertua. Okey, itu yang dimaksudkan dekatnya diorang ni dengan Nabi dari segi hukuman, daripada segi hubungan kerabat. Dan 4 orang khalifah yang menjadi Khalifah Ar-Rasyidin ni, mereka ini adalah di antara golongan yang Allah telah janjikan syurga untuk mereka. Ni 4 orang ni, di antara 10 orang yang dijamin syurga, 4 orang ni termasuk dalam kalangan 10 orang yang dijamin oleh syurga, yang diberitahu oleh Rasulullah, mubasyirin bil jannah. Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Kita cerita tentang khulafa yang pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Biodata Abu Bakar As-Siddiq. Kita kena kenal sahabat Nabi ni. Paling tidak 4 Khulafa Rasyidin ni kita kena kenal, sebab ni antara sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Antara yang paling rapat dengan Nabi. Yang paling rapat dengan Nabi adalah Abu Bakar. Selepas Abu Bakar adalah Umar. Dua ni sentiasa berada dengan Nabi, dan juga Osman. Jadi nak tak nak kita kena kenal siapa mereka ni. Kalau lah orang tanya pada kita, siapa nama sebenar Abu Bakar, confirm ramai tak tahu. Saya berani kata ramai yang tak tahu nama sebenar Abu Bakar. Sebab apa? Kita tak tahu tentang biodata mereka ni, Khulafa Ar-Rasyidin ataupun sahabat Nabi yang paling Nabi sayang. Kalau ada orang yang paling baik selepas Rasulullah, mestilah Abu Bakar. Kita tengok siapa sebenarnya Abu Bakar ini. Nama penuh dia adalah Abdullah bin Osman. Abdullah bin Osman. Jadi Abu Bakar ni gelaran bagi Abu Bakar lah, gelaran dia, kunyah bagi Abu Bakar. Bapa kepada Bakar.
Abdullah bin Osman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab. Okey. Iaitu keturunan Bani Taim, yang berjumpa dengan Nabi pada tok ataupun moyang mereka, iaitu Ka'ab. Okey. Itu nama dia. Paling tidak kita tahu nama sebenar dia siapa? Abdullah bin Osman. Okey, Abdullah bin Osman. Okey, nama sebenar Abu Bakar. Selama ni kita tak tahu. Saya pun masa zaman kamu saya tak tahu siapa nama sebenar Abu Bakar. Tapi okeylah, at least kita kenal bila orang sebut sebagai Abu Bakar, kita tahu, oh, dia adalah sahabat Nabi, Khalifah Ar-Rashidin yang pertama. Tu nama sebenar Abu Bakar. Okey, di mana dilahirkan? Dia dilahirkan di kota Mekah sama dengan Rasulullah. Okey, dan dia dilahirkan pada tahun 572 Masihi, iaitu 2 tahun selepas kelahiran Nabi. Maksudnya beza umur Abu Bakar dengan Nabi ni hanya lebih kurang 2 tahun. Abu Bakar ni muda 2 tahun daripada Nabi, dan sewaktu Abu Bakar ni wafat, umur dia sama dengan kewafatan umur Nabi sewaktu Nabi wafat. Okey, iaitu pada tahun 572 Masihi Abu Bakar dilahirkan, dan dia berketurunan Bani Taim. Macam saya kata tadi, Abu Bakar adalah keturunan Bani Taim, Taim bin Murrah. Okey, iaitu orang Quraisy jugalah. Ni suku sakat Quraisy. Quraisy bawah dia ada ramai anak-anak dia. Dan antara anak-anak dia yang lain semua adalah sampailah kepada Abu Bakar ni, suku Bani Taim, iaitu orang Arab Quraisy. Sebab Quraisy ni nama orang. Nama datuk Nabi yang bernama Fihr. Okey, Fihr, yang orang panggil sebagai Quraisy. Okey, dia berketurunan Bani Taim, jadi daripada Arab Quraisy. Okey, nama ibu dia, ibu bagi Abu Bakar adalah Ummul Khair Salma binti Sahar. Okey, Ummul Khair Salma binti Sahar. Okey, mak kepada kebaikan, Salma binti Sahar. Okey, Ummul Khair tu gelaran dia. Okey, nama dia Salma binti Sahar. Okey, yang mana dia juga diberi gelar sebagai Atik, yang ini bebas daripada api neraka, dan As-Siddiq. Yang ni gelaran bukan, ni gelaran untuk Abu Bakar. Gelaran untuk Abu Bakar digelar sebagai Atik, iaitu bebas daripada api neraka, dan juga As-Siddiq, yang biasa kita dengar lah, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang paling benar dalam kata-katanya. Abu Bakar ni orang yang sentiasa membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Walaupun benda tu macam pelik, tapi Abu Bakar dia antara orang yang paling pertama membenarkan kata-kata Rasulullah. Sebab itulah dia digelar sebagai As-Siddiq. Sewaktu peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi, peristiwa ni pelik sangat, yang mana orang Arab tak boleh nak fikir macam mana boleh berlakunya peristiwa ni. Nabi berjalan menaiki burak daripada Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa dalam masa 1 malam, kemudian naik ke langit lagi, Isra' ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj ke langit dalam masa 1 malam, patah balik ke Mekah. Memang tak boleh, akal tak boleh fikir. Jadi orang Arab jahiliah pada waktu tu gelak kan. Tapi bila Nabi sampaikan cerita ni, Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Walaupun benda tu orang kata macam pelik lah, mustahil lah. Zaman sekarang mungkin tak. Tapi pada zaman tu, tapi Abu Bakar dia membenarkan kata-kata Nabi. Sebab itulah dia digelar sebagai As-Siddiq. Orang yang sentiasa membenarkan. Abu Bakar dia meninggal pada tahun 13 Hijrah, ketika berusia 63 tahun, umur yang sama dengan umur Rasulullah. Beliau dimakamkan di sisi Rasulullah. Kat mana kubur dia? Betul-betul sebelah Rasulullah. Kubur Sayyidina Abu Bakar ni di sebelah kubur Rasulullah. Sebab Rasulullah ditanam di rumah Aisyah. Siapa Aisyah? Aisyah adalah isteri Nabi dan juga anak kepada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ditanam di dalam rumah Aisyah. Siapa yang pernah pergi Mekah, siapa yang pernah pergi Madinah, kalau tahu kawasan kubur Nabi sekarang ni masih ada sampai sekarang, kubur Nabi dengan 2 orang sahabat dia, Abu Bakar dengan Omar, itu adalah rumah Aisyah yang lama. Rumah Aisyah dengan Nabi. Sewaktu Aisyah dengan Nabi duduk di Mekah, itu adalah rumah mereka. Yang mana rumah tu di situlah ditanam Rasulullah, Abu Bakar dan juga Omar. Itu biodata tentang Abu Bakar. Sedikit sebanyak kita tahu nama sebenar dia, keturunan dia, bila dia lahir, bila dia wafat. Yang penting kita kena kenal
Khulafa Ar-Rasyidin yang pertama, iaitu sahabat Nabi yang paling baik sekali. Kalau ada wali-wali yang paling hebat, dialah wali yang paling hebat. Okey, itu Abu Bakar. Kita tengok khalifah yang kedua, iaitu Omar bin Al-Khattab. Omar bin Al-Khattab. Okey, nama penuh Omar bin Al-Khattab, nama tu memang nama betul dia. Iaitu Omar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Okey, bin Abdul Uzza. Omar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Okay, dia berjumpa dengan Nabi di Abdul Uzza bin dia jumpa dengan Nabi lepas Abdul Uzza ni. Okay, jadi pun keturunan Arab Quraisy lah, sebab tu dia akan salah silah tu berjumpa dengan Rasulullah juga. Okey, itu nama Omar bin Al-Khattab. Dia dilahirkan di Mekah juga. Omar dilahirkan di Mekah juga pada tahun 584 Masihi, iaitu 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah. Maksudnya Omar ni muda 13 tahun daripada Rasulullah. Jadi maksudnya sewaktu Rasulullah wafat umur 63, Omar pada waktu itu baru berumur 50 tahun. Okay. Dia adalah keturunan Bani Adi. Okay. Omar adalah keturunan Bani Adi Quraisy. Okay. Seorang daripada suku Sakat Quraisy, Bani Adi. Yang mana Nabi ibu dia, nama ibu kepada Omar ini adalah Hantamah binti Hashim. Hantamah binti Hashim. Okay, itu nama ibu dia. Nama ayah dia apa? Al-Khattab. Okay. Gelaran yang diberikan kepada Omar ni, antara gelaran yang paling popular sekali bagi Omar adalah Al-Faruq, iaitu pemisah di antara hak yang batil. Kenapa? Omar ni satu orang ataupun satu individu, satu perwatakan yang sangat tegas. Bila dia kata benda tu salah, dia takkan ambil mudah kepada benda tu. Sebab tu bila mana orang kata kalau bertembung perang dengan ayah dia sendiri pun, dia tetap akan berperang. Itu Omar, orangnya tegas. Sebab tu dia gelar sebagai Al-Faruq. Okay. Selain tu Omar juga digelar sebagai, ataupun kunyah dia, Abu Hafs. Nama panggilan dia Abu Hafs. Okay. Hafs ni maksudnya singa. Okay, bapa singa sebab dia garang. Okey. Abu Bakar pula Omar, dia meninggal dunia pada tahun 23 Hijrah, iaitu ketika berusia 63 tahun juga. Okey. Dia jadi khalifah, umur dia 52 tahun ataupun 53 tahun. Kemudian 10 tahun kemudian dia meninggal, sebab dia jadi khalifah umur 10 tahun sahaja. Dia meninggal pada umur dia 63 tahun pada tahun ke-23 Hijrah. Dia ni dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, pembunuh. Omar mati dibunuh. Macam mana kisah dia? Abu Lu'lu'ah ni adalah seorang hamba kepada sahabat Nabi yang bernama Mughirah bin Syu'bah. Dia ada hamba ataupun budak namanya Abu Lu'lu'ah Al-Farisi, orang Parsi, orang Iran. Okay. Orang luar lah, bukan orang Madinah. Satu pagi, sewaktu Omar tengah jadi imam solat subuh, tiba-tiba Abu Lu'lu'ah ni keluar daripada saf. Dia tikam Omar dengan pisau yang dia sendiri buat. Sebab dia dengki dengan Omar. Dia ada problem sikit dengan Omar. Sebenarnya itu salah faham, tapi memang dia tak sukalah dengan Omar. Dia tikam dengan pisau yang dia buat sendiri, dan mana pisau tu ada racun. Okay. Dia tikam Omar. Kemudian Omar yang tengah menjadi imam solat, Omar terjatuh. Okay. Para jemaah pada waktu tu, diorang sedar yang mana Omar ni senyap je lama sangat. Sebab pada waktu tu solat subuh dalam keadaan gelap, bukan ada lampu. Kalau ada cahaya pun sama-sama. Jadi diorang tak tahu apa yang terjadi kepada Omar. Bila diorang sebut Subhanallah, okay. Maka apa Omar kata? Omar kata, akalani qalb, aku telah digigit oleh anjing. Itu kata-kata Omar. Okay. Bila Omar kata macam itu, apa jadi? Abdul Rahman bin Auf yang berada di belakang Omar maju ke depan. Dia gantikan Omar sebagai imam untuk teruskan salat. Selepas selesai bagi salam, barulah diorang uruskan Omar yang telah ditikam pada ketika itu. Cuma Omar, dia tak mati pada waktu tu. Okay. Dia mati selepas ditikam. Maksudnya adalah tempoh masa selang sehari, kalau tak silap, ataupun tak sampai sehari. Tapi dia bukan mati on the spot di masjid. Okay. Dan pembunuh dia Abu Lu'lu'ah, bila mana dia lari lepas ditikam Omar, dia tersadung ataupun terlanggar batu, dan dia pun mati juga. Okay. Abu Lu'lu'ah ini adalah seorang Parsi yang mana kubur dia hari ini, kalau di Iran ataupun Iraq, saya rasa di Iran,
antara dua negara ni. Kubur dia ni dibesar-besarkan oleh orang Syiah. Orang Syiah sangat puja Abu Lu'lu'ah ni. Diorang kata Abu Lu'lu'ah ni adalah bapa yang berani, bapa sujak, bapa keberanian. Okey. Sebab apa dia berjaya membunuh Umar? Sebab Syiah dia tak suka dengan Umar. Syiah ni satu kaum yang tak suka dengan Umar. Okey. Sebab tu dia agung-agungkan Abu Lu'lu'ah ni. Okey. Itulah peristiwa kewafatan Umar bin Al-Khattab yang telah dibunuh oleh seorang budak Farsi, Abu Lu'lu'ah. Dan Umar dimakamkan di sebelah Abu Bakar. Umar ketika mana lepas dia ditikam tu, sebelum dia nak wafat, dia minta seorang bantu dia pergi jumpa dengan Aisyah. Aisyah isteri Nabi tadi, yang rumah dia ada kubur Nabi, ada kubur Nabi dengan kubur bapa dia, kubur ayah dia Abu Bakar. Umar suruh pembantu dia pergi berjumpa dengan Aisyah sebab nak minta izin kepada Aisyah untuk Umar ditanamkan juga di sebelah Abu Bakar dengan Rasulullah. Maksudnya dia nak minta izin. Kenapa minta izin? Sebab itu kawasan rumah Aisyah. Sebab tu dia kena minta izin dengan Aisyah terlebih dahulu. Jadi pembantu dia minta izin dengan Aisyah, sampaikan apa yang Umar minta, apa yang Umar hajati, maka Aisyah benarkan. Maka ditanamlah Umar di sebelah Abu Bakar dengan Rasulullah di dalam rumah Aisyah. Sebab ni kalau hari ni kita pergi Masjid Nabawi, kita lalu betul-betul di kawasan perkuburan Nabi tu, rumah Aisyah tu akan ada 3 kubur di dalam tu. Kubur Rasulullah, kubur Abu Bakar dan kubur Umar yang ditempatkan di dalam rumah Aisyah sehingga hari ini masih ada. Okey, itu serba sedikit tentang Umar bin Al-Khattab, biodata dia. Okey, yang seterusnya, khalifah yang ketiga iaitu Osman bin Affan. Osman bin Affan. Okey, nama penuh dia Osman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Okey. Dia ni berjumpa dengan Nabi di Abdul Manaf. Okey. Di mana Osman ni dilahirkan di Mekah sama juga. Okey, dilahirkan di Mekah dan pada tahun 576 Masihi. Okay, 576 Masihi. Maksudnya dia lagi lawat lah lahir daripada Umar dengan Abu Bakar. Maksudnya dia lagi muda lah. Okay. Pada tahun 576 Masihi di Mekah. Dan dia adalah keturunan Bani Umayyah. Bani Umayyah ni kalau kita tengok sejarah pemerintahan Islam, kita tahu Bani Umayyah, pemerintahan Khalifah Bani Umayyah. Bani Umayyah ni adalah keturunan Osman bin Affan, yang juga digelar sebagai Bani Umayyah lah. Bani Umayyah keturunan Quraisy, suku sakat Quraisy, yang juga Quraisy. Iaitu keturunan dia, Bani Umayyah. Nama ibu bagi Osman adalah Arwa binti Quraiz. Arwa binti Quraiz. Yang mana Umar ni digelar sebagai Zunnurain, Zunnurain, iaitu yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Sebab Umar dia berkahwin dengan 2 puteri Rasulullah. Umar dia berkahwin dengan 2 anak Rasulullah. Siapa dia? Iaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Tapi dia, macam saya kata tadi lah, dia tak kahwin serentak. Dia kahwin dengan Ruqayyah terlebih dahulu. Bila mana Ruqayyah meninggal, dia kahwin pula dengan Ummu Kalsum. Okey. Sebab itulah dia digelar sebagai Zunnurain, yang memiliki 2 cahaya. 2 cahaya tu siapa? Anak Rasulullah. Osman dia telah meninggal dunia pada tahun 35 Hijrah pada usianya 80 tahun. Sebab Osman ni dia memerintah lama. Hampir 12 tahun dia memerintah menjadi khalifah. Jadi pada umur 80 tahun dia telah meninggal dunia. Kenapa dia meninggal? Juga sebab dibunuh. Osman telah dibunuh oleh pemberontak daripada Mesir yang pada waktu tu melakukan pemberontakan. Zaman Osman ni satu zaman yang sedih lah, sebab zaman inilah bermulanya fitnah ke atas orang Islam. Yang fitnah itu berterusan sehinggalah hari ini. Fitnah ni bukan fitnah kita sampaikan berita bohong, tak. Fitnah ni maksudnya bencana, bala yang turun terhadap orang Islam. Fitnah yang dikenakan terhadap orang Islam dia berlaku pada zaman Osman. Sebab tu Osman dia mati dibunuh oleh pemberontak. Pemberontak tu orang Islam,
Cuma dia bukan pemberontak ni, bukan sahabat. Pemberontak bukan sahabat. Okey. Pemberontak ni orang-orang yang selepas sahabat, yang berasal daripada Mesir. Pemberontak Mesir yang membunuh Osman dan dia mati di rumah dia sendiri dalam keadaan Osman dia tengah berpuasa dan di tangan dia ada senaskah Al-Quran. Okey, Osman tengah baca Al-Quran. Pada waktu dia dibunuh, dia tengah membaca Al-Quran dan Al-Quran tu terpecik dengan darah Osman. Dan Al-Quran yang ada darah Osman tu sampai sekarang masih ada lagi disimpan di Uzbekistan. Siapa pergi Uzbekistan, cari mushaf Osman yang Osman pegang ketika mana dia dibunuh, dan ada kesan darah Osman sampai hari ini masih ada. Sebagai bukti kekejaman orang-orang yang melancarkan gerakan pemberontakan terhadap Osman. Okay. Dan Osman bila mana dia telah mati ataupun wafat, dia dikuburkan di Baqi', di tanah perkuburan di Madinah. Itu Sayyidina Osman bin Affan. Dan last sekali adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib, iaitu menantu Nabi dan juga sepupu Nabi, yang khalifah yang keempat. Nama penuh dia Ali bin Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Okay. Dia sepupu Nabi lah, sebab diorang berkongsi atuk yang sama, iaitu Abdul Muttalib. Yang mana Ali ni dilahirkan di Mekah juga pada tahun 599 Masihi. Maksudnya ketika Nabi wafat, Ali ni masih muda lagi. Ali ni masih muda dalam umur dia, kalau tidak awal 20-an, mungkin hujung belasan tahun. Tapi masih muda lagi Ali sewaktu Nabi wafat, ataupun 20 lebih macam itu. Okey. Ali merupakan keturunan Bani Hashim, sama dengan Rasulullah. Rasulullah keturunan Bani Hashim, suku sakat Quraisy juga. Okay. Yang mana ibu dia bernama Fatimah binti As'ad. Okay. Fatimah binti As'ad, isteri kepada Abu Talib, emak kepada Ali. Okay. Dan Ali dia diberikan gelaran dengan gelaran Abu Turab, iaitu bapa si tanah. Bapa si tanah, sebab Turab ni tanah. Dan antara gelaran lain yang terkenal oleh Ali juga digelar sebagai Karamallahu wajhah. Karamallahu wajhah, itu gelaran untuk Ali. Okey. Sewaktu kecil beliau diambil sebagai anak angkat oleh Nabi. Yang mana Ali ini waktu dia kecil, Nabi pelihara dia di rumah Nabi. Okey. Nabi pelihara dia di rumah Nabi. Kalau kita ingat peristiwa bila mana Nabi mula sampaikan Islam, 4 orang yang pertama, bukan 4, 3 orang pertama, 4 orang yang pertama yang masuk Islam selepas permulaan Islam Nabi, bila mana Nabi mula sampaikan dakwah Islam. Yang pertama isteri Nabi, yang kedua Ali sepupu Nabi, kemudian Zaid bin Harisah anak angkat Nabi juga, kemudian Abu Bakar. Ini 3 daripada orang yang berada dalam rumah Nabi, iaitu Khadijah, Zaid bin Harisah dengan Ali bin Abi Talib. Sebab Ali ini dijaga oleh Nabi sewaktu dia masih kecil lagi. Dan Ali telah berkahwin dengan Fatimah Az-Zahrah, iaitu puteri Rasulullah, anak Rasulullah. Yang mana Fatimah Az-Zahrah, isteri kepada Ali ni, dia meninggal 6 tahun selepas kewafatan Nabi. Bukan 6 tahun, 6 bulan selepas kewafatan Nabi. Ali dia telah syahid kerana dicikam oleh Abdul Rahman bin Muljam. Maksudnya apa? Maksudnya Ali juga dia dibunuh. Siapa yang bunuh dia? Puak Khawarij. Abdul Rahman bin Muljam. Abdul Rahman bin Muljam ni dia Khawarij, orang yang pengganas, kita boleh panggil sebagai pengganas. Abdul Rahman bin Muljam. Ali telah dibunuh ketika keluar pada waktu subuh untuk keluar menjadi imam salat subuh. Dia telah ditikam oleh Abdul Rahman bin Muljam. Pada malam 17 Ramadan tahun 40 Hijrah. Tahun 40 Hijrah. Setelah 5 tahun pemerintahan Khalifah Ali. Dan Ali, kita kena tahu, zaman pemerintahan dia adalah zaman di mana Islam terombang-ambing, kucar-kacir, sebab banyak sangat perbezaan pandangan, ataupun umat-umat Islam ni berpuak-puak pada waktu itu. Ada yang puak Syiahnya yang ikut Ali, ada puak Khawarijnya yang keluar daripada menentang Ali juga, ada
geng Muawiyahnya. Okay. Pada waktu tu fitnah dah sangat teruk berlaku pada umat Islam. Okey, itu biodata keempat-empat Khalifah Ar-Rashidin yang memerintah selepas kewafatan Nabi. Okey, kita tengok. Panjang ni. Kita tengok seterusnya, sifat peribadi Khulafa Ar-Rashidin. Ya, apa sifat peribadi? Sifat peribadi diorang. Okay, setiap manusia dia ada sifat peribadi yang tersendiri. Okey. Dan kita kena tahu 4 orang sahabat Nabi ni, mereka ni sahabat yang mulia. Okay, tapi diorang juga tak terlepas daripada buat kesalahan, tapi diorang ni sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Okay, diorang ni dijamin syurga. Mereka ni dijamin syurga oleh Rasulullah, oleh Allah sendiri. Okey. Tengok. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Macam mana sifat Abu Bakar atau sifat peribadi Abu Bakar ini? Okay. Abu Bakar dia adalah seorang sahabat yang sangat pemurah, suka menderma. Okay. Contohnya, beliau membeli dan memerdekakan setiap hamba yang diseksa, seperti Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir. Okay. Sifat pemurah beliau ini telah mendapat pujian Rasulullah dengan sabda baginda, saya tidak tahu adakah masih ada orang yang melebihi Abu Bakar dari segi kemurahan hati. Okay. Sewaktu zaman Arab Jahiliyah, zaman di Mekah, 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, dalam kalangan sahabat yang hamba ataupun yang orang-orang bawahan, sahabat-sahabat yang bawahan ni banyak diseksa. Yang biasa kita dengar selalu adalah Bilal dengan Ammar bin Yasir. Okay, Bilal dia telah dimerdekakan oleh Abu Bakar. Okay, Abu Bakar beli dia. Ya, bila tengok Bilal diseksa dengan sangat teruk, Abu Bakar tak sampai hati. Abu Bakar beli Bilal ni, dan Abu Bakar merdekakan Bilal. Begitu juga dengan Ammar bin Yasir. Okay. Dan dalam satu kisah, sewaktu nak pergi peperangan Tabuk. Okay, peperangan Tabuk. Ya, peperangan Tabuk. Waktu tu Tabuk ni jauh daripada Madinah, sangat jauh. Tabuk ni berada di utara Arab, utara Hijaz. Okay. Jadi Rasulullah sampaikan announcement lah. Okay, dia minta untuk para sahabat, orang-orang penduduk Madinah ni dermakan infak untuk peperangan, sebab dia orang nak pergi perang di Tabuk melawan Rom. Abu Bakar pada ketika itu dia telah mendermakan keseluruhan harta yang dia ada. Maksudnya dia tak tinggal satu pun harta dia. Bila Rasulullah tanya, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan isteri kau? Abu Bakar kata, aku tinggalkan engkau dan Allah ya Rasulullah. Okay? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk menjaga mereka. Hebat sangat Abu Bakar ni dalam menderma, pemurahnya dia sangat hebat. Okay, Abu Bakar seorang yang sangat pemurah. Okay, yang kedua, seorang yang berani, yang mana keberanian beliau dapat dilihat ketika beliau selalu membela Rasulullah yang cuba dibunuh oleh kaum baginda sendiri semasa di Mekah. Okay, semasa di Mekah, Abu Bakar ni banyak support Nabi. Antara orang yang sentiasa support Nabi, Abu Bakar ini. Okay. Dan keberanian dia juga boleh dilihat sewaktu pemerintahan dia. Walaupun Abu Bakar ni memerintah 2 tahun je, tapi dia sangat berani dan sangat tegas waktu dia memerintah. Sehingga kan tak dapat Umar yang kita tahu Umar ni seorang yang garang, tegas, berani, pun tak sanggup nak buat macam apa yang Abu Bakar buat. Bukan tak sanggup maksudnya Abu Bakar buat benda yang teruk. Maksudnya Umar dia tak sampai level Abu Bakar ni. Beraninya Abu Bakar. Okay. Sewaktu dia memerintah jadi Khulafa Rashidin, itu Abu Bakar, seorang yang berani. Yang ketiga, seorang hartawan yang dermawan dan banyak membelanjakan hartanya ke jalan Allah. Dia seorang hartawan dan dermawan. Okay. Pemurah lah. Macam yang saya beritahu tadi tentang kisah dia menderma sewaktu perang Tabuk. Okay. Yang keempat, Abu Bakar juga seorang yang cinta akan kebenaran serta mempunyai semangat setia kawan yang tinggi. Okay. Sahabat yang paling rapat dengan Nabi adalah Abu Bakar. Setia kawan dia dengan Rasulullah ni sejak daripada sebelum Rasulullah jadi Rasul lagi. Sebelum Rasulullah diberikan wahyu lagi, dia sentiasa berkawan dengan Rasulullah. Orang yang paling rapat sekali dengan Rasulullah ialah Abu Bakar. Dan last sekali, Abu Bakar juga seorang yang lembut hatinya dan mudah menangis, terutama ketika membaca Al-Quran. Okay. Satu ketika Aisyah pernah dia cuba sampaikan sesuatu kepada Rasulullah. Sebab pada waktu tu di hujung hayat Rasulullah, ketika mana Rasulullah tengah gering, tengah sakit,
waktu tu Rasulullah minta Abu Bakar untuk jadi imam gantikan Nabi. Okay. Aisyah dia bagi tahu kat Rasulullah, ya Rasulullah, bagilah orang lain untuk jadi imam. Sebab Abu Bakar ni bila dia jadi imam, suara dia tak kuat, tak dengar jelas. Sebab apa? Bila dia jadi imam, dia baca Al-Quran, dia akan menangis. Jadi suara dia macam tersekat-sekat, tak apa berkuat. Tapi tetap Rasulullah suruh Abu Bakar juga yang menjadi imam. Itu salah satu tanda yang Rasulullah nak Abu Bakar jadi pemimpin selepas Nabi. Dengan Rasulullah benarkan Abu Bakar menjadi imam solat. Sebab zaman dahulu ataupun zaman Islam pada waktu tu, siapa yang jadi pemimpin, dia yang jadi imam solat. Itu penting. Okay, itu sifat peribadi Abu Bakar. Okay, dia pemurah, dermawan, berani, sentiasa setia kawan, dan juga dia ni lemah, lembut hatinya. Okay, bukan lemah, dia lembut hatinya. Itu sifat peribadi Abu Bakar. Yang kedua berkenaan dengan Umar Al-Khattab. Okay. Umar ni dia seorang yang berperwatakan keras, suka beradu kekuatan dan semangat, dan sangat cekap menunggang kuda. Okay. Macam kita tahulah, Umar ni watak dia seorang watak yang keras, tegas. Tegas, dan dia tak suka dengan benda yang, dia tak suka kebatilan. Okay. Bila nampak benda yang salah, dia akan tegur dan terus tegur. Depan-depan tu juga. Dikatakan Umar, bila mana dia menunggang kuda, Umar ni badan dia tinggi. Bila mana dia menunggang kuda, kuda tanpa pelana, dia naik atas kuda tu, hampir kaki dia ni sentuh tanah. Nak kata tingginya Umar ni. Okay. Badan dia memang tegap lah. Okay, Umar ni seorang yang berbadan tegap. Kenalah dengan keberanian dia. Itu di antara peribadi Umar. Yang kedua, Umar juga seorang sahabat yang sangat berani. Contohnya beliau berhijrah pada waktu siang dan secara terang-terangan. Ini satu benda yang orang lain tak buat. Bila mana nak berhijrah, kebanyakan para sahabat berhijrah secara senyap-senyap. Sebab apa? Diorang tahu kalau kantoi diorang berhijrah ni, orang Arab Quraisy, Arab Jahiliah pada waktu tu akan bunuh diorang, akan tangkap diorang. Tapi Umar, bila mana Umar nak pergi berhijrah, apa dia buat? Dia pergi depan Kaabah, di mana Kaabah tu ada Darun Nadwah, tempat perhimpunan pemimpin-pemimpin Arab Quraisy pada waktu tu. Dia berdiri di depan Kaabah, dia sampaikan announcement. Dia kata, siapa yang nak isteri dia menjadi balu, anak dia menjadi yatim, tunggu aku di pintu keluar sana. Maksudnya apa? Siapa yang nak isteri dia kematian suami, anak kehilangan bapa, tunggu aku kat sana, aku nak pergi berhijrah, halanglah aku. Itu maksud dia. Okay. Dia bagi cabaran kepada orang Arab Mekah. Tak ada seorang yang berani untuk kacau dia. Nak kata dia punya beraninya Umar ni, sangat berani. Okay. Yang ketiga, Umar ni memiliki kecerdasan yang luar biasa sehingga banyak pendapat beliau yang bertepatan dengan firman Allah. Okay. Umar ni sangat hebat lah dalam dia punya orang kata, apa kita kata, keputusan dia. Keputusan dia banyak yang bertepatan dengan firman Allah, dan sehingga menyanggahi apa yang Rasulullah punya pandangan. Dan Allah benarkan pandangan Umar. Contohnya apa? Sewaktu perang Badar, perang Badar kita tahu kan, perang Badar, Islam dengan Arab Quraisy kafir Mekah berlawan perang, dan Islam menang pada ketika itu. Okay. Dan Islam dapat tawanan, hampir 70 orang tawanan daripada Arab Quraisy, Arab Jahiliah, orang Arab Mekah pada waktu itu. Dan tahanan tu dibawa balik ke Madinah. Okay. Rasulullah, Abu Bakar dengan Umar dan juga para sahabat berbincang macam mana, apa yang kita nak buat dengan tawanan ni. Sebab itu perang pertama diorang, perang pertama Islam yang berlaku betul-betul. Jadi diorang berbincang macam mana kita nak buat dengan tawanan perang ini. Maka Umar punya cadangan, Umar kata, kita tak payah cakap banyak, kita bunuh semua. Itu cadangan Umar. Umar kata, bunuh semua tawanan perang ni. Sebab apa? Umar kata, ini perang pertama kita nak tunjukkan yang kita ni kuat, kita ni tegas dalam apa yang kita buat. Okay. Abu Bakar punya cadangan, apa cadangan Abu Bakar? Abu Bakar kata, jangan buat macam itu. Abu Bakar punya cadangan, kita ambil maksudnya ganti rugi daripada setiap tawanan perang ni. Maksudnya setiap tawanan perang ni kena minta ahli keluarga diorang datang bayar duit untuk tebus diorang punya ahli keluarga yang menjadi tawanan perang. Kalau tak ada duit untuk tebus diri diorang kena mengajar anak-anak
orang-orang Madinah, mengajar membaca anak-anak orang Madinah. Kena mengajar, beri pembelajaran. Itu kalau tak ada duit untuk tebus diri diorang. Itu cadangan Abu Bakar. Dan Rasulullah bersetuju dengan cadangan Abu Bakar. Maka tawanan-tawanan perang ini diberi pilihan. Diorang kena tebus diri diorang dengan bayar duit. Kalau tak ada duit, diorang kena mengajar anak-anak di Madinah. Keesokan harinya, tiba-tiba Omar, ketika mana dia keluar daripada rumah, dia nampak Abu Bakar tengah menangis. Dia tanya ke Abu Bakar, kenapa ni Abu Bakar? Tapi Abu Bakar tak bagi tahu. Dan Omar jumpa dengan Rasulullah, dan Rasulullah juga turut menangis. Omar dia tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kalau perlu untuk menangis, aku pun nak menangis juga. Maksudnya dia nak sama-sama menangis kalau dia nak tahu berita sedih tu. Tapi Rasulullah bagi tahu yang sebenarnya Allah lebih bersetuju dengan keputusan Omar untuk bunuh semua tahanan perang tu. Ayat tentang ni dirakamkan di dalam Al-Quran. Ada surah apa saya tak ingat, tapi dirakamkan di dalam Al-Quran tentang Allah lebih memilih keputusan yang dibuat oleh Omar, iaitu untuk bunuh semua tawanan perang. Sebab itulah Rasulullah dengan Abu Bakar menangis, sebab diorang diorang punya kata pilihan yang dibuat bercanggah dengan apa yang Allah nak. Cuma bila mana pilihan telah dibuat, maka tak boleh buat apalah, diteruskan juga. Semua tawanan tu kena bayar tebusan, dan kalau tak ada duit, mengajar anak-anak orang Madinah. Jadi kat situ nak tunjukkan Omar ni punya kecerdasan akal di dalam berfikir, sehingga ada sebahagian tempat apa yang dia fikir sama dengan apa yang Allah firmankan ataupun wahyu yang turun daripada Allah. Itu di antara kelebihan Omar. Dan last sekali, Omar adalah seorang yang berpengetahuan tinggi serta cukup agamanya. Walaupun dalam kalangan para sahabat yang awal memeluk Islam, Omar di antara sahabat yang lambat sedikit. Dalam kalangan sahabat yang awal memeluk Islam, Omar di antara yang lambat masuk Islam, dalam tahun ketiga ataupun 4 selepas kerasulan Nabi. Semasa di Mekah, dia lambat sedikit. Tetapi Omar bila mana dia masuk ke dalam Islam, Islam yang sangat baik. Islamnya sangat baik dan Islamnya sangat hebat. Itu Omar. Kita memang tak boleh nak challenge Omar ni, dalam pelbagai sifat yang ada pada dia. Dia sahabat yang kedua paling rapat dengan Rasulullah. Itu Omar. Seterusnya Osman bin Affan. Osman ni dia terkenal sebagai seorang yang sangat pemalu dan lemah lembut, sehingga Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, tidakkah engkau malu kepada lelaki yang malaikat sendiri malu kepadanya? Apa yang terjadi? Dalam satu peristiwa, waktu tu Rasulullah tengah duduk di dalam rumah Rasulullah lah, dalam keadaan dia, bila kita duduk dalam rumah memang macam biasalah, sehingga tersingkap peha Nabi. Tapi Nabi buat macam biasalah, sebab dalam rumah. Tiba-tiba pintu diketuk, Abu Bakar sampai. Bila Abu Bakar sampai, Abu Bakar pun duduk dengan Rasulullah. Dan Rasulullah tak ubah lagi posisi dia, masih dalam keadaan yang sama, terselak peha Nabi sehingga menampakkan peha Nabi. Bila mana selepas itu Omar pula datang. Bila Omar datang, Rasulullah masih lagi macam biasa. Lepas orang ketiga datang, iaitu Osman. Tapi bila mana Osman sampai, apa Rasulullah buat? Rasulullah cepat-cepat tutup, betulkan balik pakaian Rasulullah. Selepas sahabat-sahabat ni balik, isteri Rasulullah tanya kat Rasulullah, kenapa bila mana Abu Bakar dengan Abu Bakar dengan Omar datang, kau buat macam biasa je, tapi bila ada Osman datang, kau terus perbetulkan pakaian kau. Apa jawab Nabi? Ini yang Nabi beritahu, adakah engkau tidak malu dengan seorang lelaki yang malaikat pun malu pada dia? Itu sebab hadis ni diberitahukan. Jadi Osman ni seorang yang sangat pemalu orangnya. Kalau nak mudah kata, Osman ni dia lawan kepada Omar. Omar ni seorang yang tegas, Osman ni bukan tak tegas, tapi dia pemalu, lemah lembut orangnya. Yang kedua, Osman dia terkenal dengan sifat dermawan dan pemurah. Buktinya beliau banyak menderma untuk perang Tabuk, membeli perigi rumah, bai' rumah
untuk kegunaan umat Islam berdema 1000 ekor unta dengan muatan kepada umat Islam yang susah. Osman ni seorang orang kata hartawan, orang yang berharta, orang kaya. Osman ni orang kaya. Sewaktu di Madinah dia seorang yang kaya. Sama juga waktu di Mekah dia seorang yang kaya. Maksudnya dia ni banyak harta. Dan harta dia ni banyak didermakan ke jalan Islam. Perigi rumah ni adalah satu perigi yang dikuasai oleh orang Yahudi. Sebab kat Madinah pada waktu tu ada orang Yahudi. Dan perigi ni adalah sumber air dekat Madinah untuk minum. Jadi orang Yahudi ni setiap kali orang datang nak ambil air kat situ, dia akan cas dengan bayaran lah. Sebab perigi tu dia punya. Jadi Nabi kata siapa yang boleh untuk dapatkan bi'rul rumah tu, perigi rumah tu untuk kegunaan orang Islam, maka Osman pergi deal dengan Yahudi ni untuk dia dapatkan perigi tu. Mula Yahudi ni tak nak. Yahudi ni deal separuh-separuh. Ada hari Osman jaga perigi ni, ada hari Yahudi jaga perigi ni. Maksudnya 50-50. Dia tak nak lepaskan penuh tentang perigi tu. Dia tak nak lepaskan sepenuhnya perigi tu kepada Osman. Jadi dia ambil 50-50. Jadi dua orang ni memiliki perigi rumah ni. Jadi pada hari Osman jaga perigi tu, Osman berikan orang Islam kat Madinah ni ambil air sebanyak mana yang boleh tanpa bayaran. Free. Maksudnya ambil air siap-siap. Free, tak payah bayar. Jadi ramailah yang ambil air. Dan bila hari seterusnya, turn Yahudi tu pula jaga. Yahudi ni dia kenakan bayaran lah untuk ambil air tu. Waktu Yahudi tu jaga, tak ada orang pun nak ambil air dah. Sebab apa? Semua dah ambil air pada waktu Osman jaga. Sebab Osman jaga dapat free. Jadi yang Yahudi ni jaga kena bayar. Jadi diorang dah ambil siap-siap dah air. Jadi waktu Yahudi ni jaga, tak ada orang nak datang ambil air. Lama kelamaan Yahudi ni tengok dia punya perniagaan tentang air ni memang dah tak laku lah. Last kali dia jual sepenuhnya perigi rumah itu kepada Osman. Maka jadilah bi'rul rumah ataupun perigi rumah ni sebagai sumber air untuk penduduk Madinah. Itu antara sifat dermawannya Osman sehingga disanggup berikan ataupun wakaf perigi itu kepada orang Madinah. Dan untuk pengetahuan kamu, sehingga hari ini di Mekah dan juga Madinah, di Madinah ada foundation wakaf atas nama Osman bin Affan. Masih ada sampai sekarang. Berterusan sampai sekarang di negara Arab, di Madinah khususnya. Hebatnya Osman dalam dermawannya dia, pemurah dia sampai hari ini masih ada lagi wakaf yang diberikan oleh Osman. Masih ada sampai hari ini. Dan last kali Osman seorang yang suka membantu orang yang berada dalam kesusahan, khususnya kepada kaum keluarga dan sanak saudaranya yang terdekat. Osman dia suka membantu orang-orang yang susah di sekeliling dia, lagi-lagi ahli keluarga dia orang. Osman ni suka membantu. Kenalah dengan sifat dia yang lemah lembut, yang pemalu, yang dermawan, yang pemurah. Kena sifat tu dengan dia. Itu sifat peribadi Osman. Itu di antara lah. Tapi banyak lagi sifat yang baik kalau kita nak ceritakan panjang. Yang seterusnya, yang last kali, khulafah yang last adalah Ali bin Abi Talib. Macam mana sifat peribadi Ali bin Abi Talib ni? Yang pertama, Ali bin Abi Talib merupakan panglima perang yang berani dan gagah perkasa. Contohnya dalam perang Khandaq, beliau telah berlawan satu lawan satu dengan pahlawan Quraisy yang lebih berpengalaman, iaitu Amru bin Wid Amir, dan berjaya menewaskannya. Ali antara pahlawan, orang kata pahlawan perang lah waktu zaman Rasulullah dulu. Sebab orang Arab dahulu punya style perang, sebelum nak mulakan perang, dua-dua kelompok dah saling berhadapan. Jadi sebelum nak mulakan perang, mesti diorang kena cipta satu kekecohan sikit lah. Jadi sebelum nak mulakan perang, adat orang Arab pada waktu tu, dia akan hantar seorang fighter dengan seorang fighter untuk berlawan. Dua-dua, satu lawan satu fighter. Dan kebiasaannya di antara fighter yang dipilih oleh Rasulullah adalah Ali. Antara fighter yang dipilih oleh Rasulullah adalah Ali. Dan Ali juga adalah di antara pemegang panji Islam sewaktu
perang. Maksudnya peranan dia sangat penting dalam ketenteraan. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, Ali ni seorang yang pandai berpidato, handal bermain pedang, memanah dan menunggang kuda. Ali ni dia pandai berpidato syair. Okay. Berpidato ni syair lah orang cakap. Orang Melayu sebut syair. Syair. Orang Arab sebut syair. Okay. Dia sangat pandai dengan puisi-puisi bahasa. Okay. Sebab Ali dia pandai menulis dan pandai membaca. Sewaktu perjanjian Hudaibiyah, yang menulis perjanjian Hudaibiyah itu adalah Ali bin Abu Talib, Sayyidina Ali. Sebab Ali dia pandai menulis dan dia pandai membaca. Kita kena tahu orang Arab pada zaman tu kebanyakannya diorang tak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Kebanyakannya. Sebab diorang ni lebih banyak menghafal. Memori diorang lebih banyak kuat. Jadi orang yang pandai menulis dan pandai membaca ni tak berapa ramai sangat. Dan salah seorangnya adalah Ali bin Abi Talib. Sebab tu dia seorang yang pandai. Dan yang keempat, Ali ni seorang yang sangat pintar dan mahir dalam bidang faraid, Al-Quran, hukum-hukum syarak, bahasa dan sastra serta kuat daya ingatan sehingga mampu menghafaz keseluruhan Al-Quran. Okay. Dia seorang yang sangat pandai. Saya kata tadi lah, Ali ni seorang yang sangat pandai, bijak. Sebab itulah dia menjadi penulis wahyu Rasulullah dan juga penulis surat-surat Rasulullah. Itu di antara sifat peribadi Rasulullah pula 4 khulafa ar-rasyidin yang dilantik oleh Rasulullah. Bukan dilantik, maaf, yang memerintah selepas Rasulullah wafat. Okay. Kalau nak cerita tentang mereka ni, sifat peribadi 4 khulafa ar-rasyidin ni sangat panjang. Makan masa yang panjang. Yang ada di dalam buku ni hanyalah sebahagian kecil sahaja. Jadi paling tidak kita kena kenal keempat-empat khalifah ar-rasyidin ini. Saya akan stop dahulu sampai sini. Nanti kita akan sambung lagi sebab panjang lagi. Panjang lebar lagi tentang 4 khulafa ar-rasyidin ni. Jadi saya stop setakat ni dulu. Kita akan sambung kelas yang seterusnya. Untuk hari ini kita kenal biodata 4 khulafa ar-rasyidin, iaitu Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Biodata diorang, siapa nama diorang, lahir bila, kat mana, paling tidak kita kenal. Paling tidak kita kena kenal 4 ni. Kalau kita boleh kenal artis Korea, kita boleh kenal artis-artis kat Malaysia ni, 4 orang ni lebih wajib untuk kita kenal, lebih utama untuk kita kenal. Dan juga sifat-sifat peribadi 4 khulafa ar-rasyidin ni, yang mana kalau Abu Bakar ni, dia seorang yang sangat rapat dengan Nabi, seorang yang dermawan, pemurah, seorang yang setia kawan dengan Nabi, sentiasa dekat dengan Nabi. Kalau Umar pula, dia kita tahu seorang yang tegas, garang, yang sangat berani, kuat. Itu Umar. Kalau Osman pula, dia seorang yang sangat lembut, sangat pemalu, dan seorang yang dermawan, orang yang banyak harta. Dan Ali pula, kita tahu dia seorang yang pandai, bijak, dan juga dia antara panglima perang Nabi. Fighter yang ada dalam pasukan ketenteraan Nabi. Itulah serba sedikit tentang 4 khulafa ar-rasyidin. Ingat, paling tidak kita kena kenal diorang ni. Memang kena kenal. Sebab daripada mereka ni lah kita ambil agama kita hari ini. Kalau tak ada mereka ni, mungkin Islam tak sampai dekat Malaysia ni. Wallahu alam. Kita akan sambung lagi pada kelas yang seterusnya. Jika ada sebarang persoalan, nanti boleh PM saya secara personal. Komen nama kamu dan juga nama kelas kamu untuk kehadiran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.